Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Ain Najwa. Kisah yang bertajuk Rasul. Hampir setiap hari, asrama puteri tempat Ustazah Hawa mengajar dilanda histeria. Apa puncanya, dia pun tak tahu. Hari ini saja, sudah hampir 5 kali pelajar perempuan kerasukan. Tidak dinafikan, asrama tempatnya mengajar kini memang sedikit keras. Dari dulu lagi, kejadian ini berlaku. Ada saja pelajar yang menjadi mangsa. Ustazah Hawa selaku warden di asrama puteri telah dipertanggungjawabkan untuk menjaga pelajar-pelajar di asrama itu. Setiap kali pelajar kerasukan, pasti dialah orang pertama yang akan dipanggil. Sedang Ustazah Hawa lena tidur, tiba-tiba pintu biliknya diketuk kuat. Ustazah! 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 Terkejut diketukan itu, Ustazah Hawa terus bangun dari tidur dan membuka pintu. Ustazah! Ustazah! Ada budak kena rasuk lagi, kata Alia menggigil. Pucat wajahnya ketika itu. Pelajar dari dom mana, Alia? Tanya Ustazah Hawa. Dom Melati, Ustazah, jawab Alia ketakutan. Yelah. Kejap lagi Ustazah datang. Awak pergi sana dulu. Ustazah nak telefon Cikgu Siti dengan Ustaz Imran sekejap. Ustazah Hawa memberi arahan. Baiklah Ustazah, cepat dah Ustazah, balas Alia sambil berlalu. Pantas Ustazah Hawa mencapai telefon bimbitnya untuk menghubungi Cikgu Siti dan Ustaz Imran. Selesai bercakap dengan Cikgu Siti, Ustazah Hawa bercakap dengan Ustaz Imran pula. Assalamualaikum Ustaz. Saya perlukan bantuan Ustaz ni. Ada pelajar kena rasuk lagi malam ni. Kena lagi? Dom mana pula kali ni Ustazah? Dom yang sama, Dom Melati. Dom Melati lagi? Kenapa setiap kali kalau ada yang kena rasuk mesti Dom Melati? Tak apalah, nanti saya datang. Letak saja telefon, segera Ustazah Hawa mencapai tudungnya. Jam tangan dilihat, kelihatan pukul 2 pagi. Memang waktu-waktu begini dia suka nak merasuk orang, omel Ustazah Hawa di dalam hati. Dia berjalan mundar-mandir sementara menunggu Cikgu Siti sampai. 15 minit kemudian, Cikgu Siti pun sampai. Mereka bergegas pergi ke Dom Melati. Dari kejauhan, sudah terdengar jeritan pelajar yang telah dirasuk. Mereka mempercepatkan langkah. Sampai saja di Dom Melati, Ustazah Hawa mencari Alia dan bertanya, siapa yang kena? Mana dia? Rohani Ustazah, dia ada kat sana. Ustazah Hawa dan Cikgu Siti terus melangkah ke arah yang dituju. Alia kelihatan Rohani sedang terduduk di atas lantai dengan rambut yang mengerbang, muka yang pucat dan matanya membulat besar memandang kiri kanan berulang kali. Ustazah Hawa cuba mendekati Rohani dan cuba bercakap dengannya.
Uh, Rohani, Rohani, awak okey tak ni? Tanya Ustazah Hawa. Rohani tidak menjawab. Hanya matanya saja memandang tajam Ustazah Hawa. Dia ada ke mana-mana tak tadi? Soal Ustazah Hawa kepada rakan sebilik Rohani. Ada Ustazah. Dia pergi mandi tadi sorang-sorang. Balik je dari mandi, terus dia meracau-racau, jawab Tiara. Hei, patutlah. Pukul berapa dia pergi? Cikgu Siti pula bertanya. Dalam pukul 1 pagi tadi. Macam tu lah cikgu. Tergagap Tiara menjawab. Kan cikgu dah pesan, jangan pergi mandi time-time macam ni, marah Cikgu Siti. Yang lain hanya diam membisu apabila dimarahi. Rohani, ni Ustazah datang ni. Rohani. Ustazah Hawa cuba memanggil dan menyentuh tangan Rohani. Pantas Rohani menolaknya seraya berkata, jangan ganggu aku. Garau suaranya berkata sambil memandang semua orang yang berada di bilik itu. Matanya kemerahan. Ustazah Hawa membaca beberapa potong ayat suci Al-Quran di depan Rohani. Makhluk yang mengganggu Rohani menjadi marah. Dia mendengus serta memandang Ustazah Hawa. Ustazah Hawa tidak mengindahkan pandangan itu. Dia teruskan membaca sementara menunggu Ustaz Imran sampai. Sedang Ustazah Hawa membaca ayat suci, tiba-tiba seorang pelajar bernama Aisyah pula dirasuk. Dia menjerit-jerit dan menghempas-hempas tubuhnya ke lantai. Tidak sampai beberapa saat, Naimah pula menjerit dan menarik-narik rambutnya. Ustazah Hawa mendapatkan Aisyah, manakala Cikgu Siti mendapatkan Naimah sambil dibantu pelajar yang lain. Mereka memegang kuat Aisyah dan Naimah yang sedang meronta-ronta. Rohani yang diam sedari tadi tiba-tiba ketawa. Itulah akibatnya kalau kau cuba menghalau aku dengan bacaan-bacaan kau tahu. Sambil berkata, Rohani menunjuk ke arah Ustazah Hawa. Makhluk itu marah apabila ayat suci dibacakan. Allah, apa kita nak buat sekarang? Mana Ustaz Imran ni? Kata Ustazah Hawa gusar. Kelibat Ustaz Imran belum juga muncul-muncul. Baru saja Cikgu Siti hendak menelefon Ustaz Imran, Ustaz Imran sudah terpacul di depan pintu asrama. Kelam kabut pelajar di dalam bilik itu mencapai tudung masing-masing kerana terlalu panik sehinggakan terlupa untuk menyarung tudung. Kenapa Ustaz lambat? Tanya Cikgu Siti. Allah, tadi masa dalam perjalanan tayar motor boleh pancit pula. Macam ada sesuatu yang menghalang untuk saya datang ke sini, kata Ustaz Imran tercungap-cungap. Siapa yang kena rasuk tu? Soal Ustaz Imran. Tadi semasa kami sampai, Rohani saja yang kerasukan. Sekarang Aisyah dengan Naimah pula berjangkit, kata Ustazah Hawa. Masya Allah, sampai 3 orang sekali kena? Terkejut Ustaz Imran. Ustazah Hawa dan Cikgu Siti hanya mengangguk serentak. Cemas wajah mereka ketika itu. Tak apalah, kita pulihkan satu persatu dulu, kata Ustaz Imran, cuba menenangkan Ustazah Hawa dan Cikgu Siti. Dengar sini, Ustaz nak cakap sesiapa yang datang kotor atau lemah semangat, lebih baik balik ke bilik masing-masing. Jangan duduk di sini. Ustaz Imran, Ustaz bimbang akan berjangkit ke kamu pula. Ustaz Imran memberi arahan. Kesemua pelajar yang dimaksudkan Ustaz Imran tadi terus bersurai. Bimbang juga kalau mereka dirasuk. Hanya 4-5 orang pelajar saja yang tinggal untuk membantu Ustazah Hawa memegang Aisyah dan Naimah. Aisyah dan Naimah masih lagi meronta-ronta dan menjerit, manakala Rohani
masih di posisi yang sama seperti tadi. Duduk diam, kaku, hanya matanya saja melilau-lilau kiri dan kanan. Wajahnya bertukar menjadi marah apabila menyedari kehadiran Ustaz Imran. Ustaz Imran pergi ke arah rohani dahulu kerana dia orang pertama yang telah dirasuk. Ustaz Imran berdiri di depan rohani dan membaca Al-Fatihah serta Ayatul Kursi. Kemudian Ustaz Imran membaca surah Al-Hajj dan Hamim. Mengelupur rohani jatuh ke lantai. Ustaz Imran cuba bercakap dengan makhluk yang berada di dalam tubuh rohani. Sementara itu, Ustazah Hawa tidak henti-henti berzikir di sisi rohani. "Kenapa kamu mengganggu tubuh ini?" Ustaz Imran bertanya. Rohani tidak menjawab. Matanya yang membulat memandang sekeliling, kemudian memandang Ustaz Imran seperti ingin menerkam saja gayanya. "Jawab! Kenapa kamu mengganggu pelajar-pelajar di sini?" Sekali lagi Ustaz Imran bertanya. "Aku tidak mengganggu dia. Dia yang dan kau semua yang mengganggu tempat aku," balas rohani sambil mengilai. Meremang bulu roma semua yang ada di bilik itu. "Tempat? Ini bukan tempat kamu. Dan kami tidak mengganggu kamu. Sudah lama kami di sini," ujar Ustaz Imran. "Aku lebih lama di sini. Sudah beratus tahun aku di sini," katanya lagi. "Kami di sini hanya ingin menuntut ilmu. Keluar kamu dari tubuh ini dan jangan mengganggunya lagi," Ustaz Imran cuba bercakap tenang. "Tidak. Telah aku katakan, dia yang menggangguku. Mengganggu dan menggotorkan tempat tinggalku. Dia telah meninggalkan bekas darah kotornya sebarang di tempat tinggalku. Sebab itu aku merasuknya," kata rohani marah, lalu bangun dari pembaringannya dan menolak Ustazah Hawa yang memegangnya sedari tadi. Dengan tenang, Ustaz Imran membacakan selawat Tafrijah dan Hamim, lalu menepuk dahi rohani. Rohani terjatuh semula. "Tidak mengapa, aku akan paksa sehingga kamu keluar," kata Ustaz Imran sambil membaca selawat Tafrijah dan menekan ubun-ubun kepala rohani. Rohani menjerit kesakitan. Tiba-tiba, Aisyah dan Naimah yang dipegang oleh pelajar perempuan sedari tadi duduk tegak memandang Ustaz Imran. "Kami bukan satu, bukan dua. Kami banyak." Aisyah bersuara sambil ketawa. "Kau tak mampu melawan kami," sambung Naimah pula. "Sesungguhnya Allah itu lagi maha berkuasa, wahai makhluk terkutuk." Cikgu Siti baca surah Yasin ayat 9. "Kita pagar tempat ni dulu dan kamu yang lain baca surah Al-Falaq dan Hamim. Pegang kuat-kuat mereka ya," arah Ustaz Imran. Mereka mengangguk tanda faham. Ustaz Imran terus memicit ibu jari kaki rohani sambil membaca ruqyah. Menjerit-jerit makhluk itu minta dilepaskan. Ustaz Imran tidak mempedulikannya dan terus dengan bacaannya. "Sakit! Sakit! Baiklah, aku pergi." "Kau berjanji kau akan pergi dan tidak akan mengganggu lagi?" "Ya, aku janji. Lepaskan. Sakit! Sakit!" "Baiklah, aku lepaskan kau.
Bawa sekali temanmu pergi dari sini atau aku akan bakar tempat tinggalmu dengan ayat suci Al-Quran. Baiklah, aku keluar. Aku pergi. Ustaz Imran membaca beberapa potong ayat, lalu merentap kuat ibu jari kaki rohani dan menepuk belakang rohani. Akhirnya, rohani pengsan tidak sedarkan diri. Ustaz Imran beralih pula kepada Aisyah dan Naimah dan mengubati mereka dengan cara yang sama. Alhamdulillah, dalam beberapa puluh minit, akhirnya mereka tersedar dari pengsan. Ustaz Imran memberikan sedikit air penawar untuk mereka minum dan sapukan di muka. Usai sesi pemulihan, mereka pun bersurai. Keesokan harinya, Ustaz Imran membawa seorang lagi ustaz yang pakar untuk membersihkan kawasan di Dom Melati itu. Ustaz itu membacakan beberapa ayat suci Al-Quran serta menabur garam kasar sekeliling Dom Melati. Rupa-rupanya, tapak asrama itu sudah lama dihuni oleh makhluk-makhluk halus kerana belakang asrama puteri itu hutan, di mana tempat mereka berkeliaran. Patutlah ada saja pelajar yang dirasuk. Ustaz itu juga memesan kepada pelajar-pelajar perempuan supaya menjaga kebersihan, lebih-lebih lagi ketika sedang datang kotor. Jangan dibiarkan barangan yang telah diguna pakai begitu saja. Sebaik-baiknya dicuci dan dibuang secara elok. Benda-benda halus ni memang gemar mengganggu ketika diri kita sedang datang kotor bagi kaum wanita. Ustazah Hawa, Cikgu Siti dan Ustaz Imran berharap tidak akan ada lagi pelajar yang kena rasuk selepas ini. Sekian daripada Ain Najwa. Terima kasih, Brother Fai. Peace. No.